Dia elok Kak Sofia ni buka semua lampu yang ada dalam kelas tu. Dia toleh ke belakang. Dia tengok 3 orang student perempuan tadi. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cik Nora Channel. Okey, untuk hari ni aku nak sambung sedutan slot yang baru ni ada aku cerita pasal seram Dewa Makan dengan Blok Aspura. Jadi kat situ ada kesinambungan yang mana aku akan cerita dalam video kali ni. Tapi sebelum tu jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Okey, yang mana belum lagi tengok episod yang mana aku kata ada kesinambungan tu, boleh tekan link dekat bawah supaya nanti hampa tak jadi keliru ataupun hampa takut nanti hampa tak faham jalan cerita dia macam mana. Nak dijadikan cerita, pada malam tu Kak Sofia ni bertugas seorang diri. Kiranya pada malam tu Kak Sofia tak ditemani mana-mana pengawal yang dia rapat lah. Cuma malam tu Kak Sofia ditemani oleh Kak Suhaila. Malam tu adalah beberapa student form 6 main dekat Kak Sofia untuk minta keizinan lah untuk pergi study dekat blok form 6. Lepas tu Kak Sofia pun macam tak dikalakkan mereka pergi ke, sebabkan malam jadi tempat tu keras. Dan salah seorang student form 6 kat situ minta izin dekat Kak Sofia. Kak Sofia, boleh tak malam ni kita orang nak study dekat blok form 6? Lepas tu Kak Sofia pun balas, tak payahlah, korang study je lah kat tempat yang korang selalu apa nama study tu. Salah seorang daripada student form 6 tu pun balas balik, alah Kak Sofia, bukannya kita orang tak nak study kat situ, tapi budak-budak Aspur yang lain tu bising lah, kita orang tak boleh nak fokus. Dan masa tu Kak Sofia pun macam fikir panjang jugalah nak bagi keizinan dekat budak-budak form 6 nak pergi study dekat blok form 6 tu, sebab dekat situ dan macam boleh dikatakan kalau bila dah lewat malam agak sepi dan sunyi dekat situ. Jadi agak macam menimbulkan suasana yang agak seram lah. Dan budak Aspuri nak pergi study kat situ, jadi macam menimbulkan rasa kebimbangan dekat Kak Sofia dekat situ. Lepas tu Kak Sofia pun macam fikir kesian lah pula budak-budak ni nak study tapi tak boleh nak fokus apa semua. Jadi pun Kak Sofia pun kata macam ni, yelah tapi setakat pukul 11 malam je tau. Lepas tu pas kunci ni dekat Kak Sofia untuk Kak Sofia kunci nanti pukul 11. Lepas tu form 6 pun beredar daripada tempat tu dan terus mengambil kunci dekat Kak Sofia dan terus pergi ke blok form 6. Dalam pukul 12 macam tu, Kak Sofia perasan yang mana budak-budak form 6 yang mana minta izin dekat dia tu untuk nak study dekat blok form 6 tu tak turun-turun lagi. Masa tu Kak Sofia pun dia rasa macam geram lah, dan pada masa dia akan rasa macam nak marah budak-budak tu sebab dah pesan dah dekat budak-budak tu turun sebelum jam 11. Dan Kak Sofia pun masa tu dia macam, aku dah pesan dah kat budak-budak ni suruh turun sebelum jam 11. Ni batang hidung pun aku tak nampak. Tanpa membuang masa, Kak Sofia pun memulakan perjalanannya daripada pondok pengawal ke blok form 6 yang mana dalam sekitar 5-6 minit macam tu tak sampailah dekat blok form 6. Lepas tu Kak Sofia pun naik ke tingkat 2 yang mana adanya kelas-kelas tingkatan 6 dekat situ. Masa tu keadaan Kak Sofia ni macam orang kata dipenuhi dengan perasaan yang marah bengang sebab dia dah pesan dah dekat student form 6 yang mana nak study kat situ setakat jam 11 sahaja. Tapi jam 12 pun tak nampak lagi batang hidung dia pun turun daripada blok form 6 tu. Jadi masa tu Kak Sofia pun dah rasa macam marah, dia rasa macam bengang gila-gila. Lepas tu Kak Sofia terus pergi ke kelas yang mana waktu tu ada satu kelas di mana bahagian belakang kelas tu ada lampu yang masih belum ditutup. Jadi Kak Sofia pergi ke arah kelas tu dan melihat ada 3 orang student perempuan, 3 student form 6 yang masih ada kat situ. Tengah sembang-sembang, tengah study sembang-sembang lah. Dan masa Kak Sofia sampai je dekat kelas yang mana ada yang 3 orang budak tu, terus Kak Sofia jerkah mereka, macam marah mereka lah. Hey, kan Kak Sofia dah cakap nak turun sebelum jam 11. Ni sekarang jam 12 lebih, hampa masih ada lagi kat atas ni. Kenapa? Turunlah cepat. Kak Sofia tunggu ni. Kak Sofia nak kunci jam pagar lagi. Sofia nak kunci grill pintu lagi apa semua. Yang hampa duduk atas ni lagi.
Dan masa tu, student forensik yang ada kat situ tak bagi apa-apa respon. Dia cuma gelak-gelak, sambung buat kerja dia pun macam tak ada apa-apa. Macam tu. Lepas tu lagilah buat Kak Sofia ni lagi bengang. Lepas tu lagi sekali Kak Sofia dia tinggikan suara dia, lepas tu dia cakap lagi. Dah, turun bawah. Lah ni dah pukul 12 lebih dah. Ni hampa tak turun lagi. Turunlah cepat ni, Kak Sofia nak kunci grill lagi ni. Dah pukul 12 lebih dah. Tiba-tiba, sekumpulan student perempuan yang mana Kak Sofia nampak tu, diam. Tak bagi apa-apa respon. Jadi Kak Sofia masa tu beranggapan yang mana mereka 3 orang tu fahamlah apa yang Kak Sofia sampaikan. Dan sekali lagi Kak Sofia meninggikan suaranya dan berkata, cepatlah ni dah pukul berapa dah ni, cepatlah kemas barang tu. Kak Sofia tunggu kat luar ni, cepat sikit. Sementara Kak Sofia tunggu 3 orang budak tu daripada kemas barang apa semua kan. Lepas tu Kak Sofia pun mainlah phone dekat luar, daripada kayaknya dekat luar koridor apa nama kelas tu, tengah main phone. Dalam 10 minit macam tu duduk tunggu. Kak Sofia ni macam perasan dia tak dengar. Macam mana keadaan yang mana orang tengah kemas barang. Tak dengar macam orang duduk kemas barang macam tu kan. Lepas tu Kak Sofia pun jenguklah ke tingkap kelas tu. Lepas tu dia tengok masih ada lagi 3 orang student perempuan tu. Lama-lama Kak Sofia ni macam naik angin lah sebab tak dengar apa nama yang Kak Sofia cakap, suruh kemas barang turun bawah apa semua kan. Jadi Kak Sofia tu lagi sekali marah budak-budak tu. Dah, hampa tak dengar ke Kak Sofia cakap turun bawah, kemas barang tu cepat-cepat sikit turun bawah. Kak Sofia nak tutup grill ni, nak tutup pintu grill dah. Hampa ni dia buat lambat apa? Masa Kak Sofia dah tengah marah tu, 3 orang student perempuan tu hanya menundukkan muka mereka ke bawah tanpa berbuat apa-apa. Mereka senyap sepanjang Kak Sofia yang tengah marah tu. Taklah kawan nak tutup pintu, nak tutup grill pukul 11, tapi pukul 12 lebih hampa masih duk ada. Depa tu duk ada lagi dekat blok. Jadi macam mana Kak Sofia tu nak tutup pintu grill kan? Jadi Kak Sofia pun teruskan masuk dalam kelas pun tak dengan keadaan masa tu Kak Sofia memang tengah marah. Dia terus masuk kelas yang mana adanya 3 orang budak tu terus buka lampu. Dah marah lah kawan dah tunggu lama dah. Dia pergi ke plug lampu sambil membebel. Dia kata macam ni. Kan tadi Kak Sofia dah cakap hampa kena turun sebelum jam 11 malam. Ni hampa dah buat apa ni 12 lebih pun dah ada lagi dalam kelas. Kak Sofia suruh turun awal sebelum jam 11. Bila masa Kak Sofia tengah duk cakap-cakap, tengah duk belecak kat depa apa semua tu kan. Dia elok Kak Sofia ni buka semua lampu yang ada dalam kelas tu. Dia toleh ke belakang, dia tengok 3 orang student perempuan tadi tak dok. Lesak macam tu je. Dia macam vibe tak dok. Lepas tu Kak Sofia pun dalam hati masa tu, mana budak-budak ni? Masa tu mulut Kak Sofia jadi terkaku. Daripada duduk belecak tadi ni jadi diam. Masa tu dalam otak Kak Sofia macam, sudah. Masa tu dalam otak Kak Sofia dah macam timbul banyak-banyak cerita yang mana ada berkaitan dengan blok forensik tu. Cerita apa lagi? Cerita hantu lah memang. Dah blok forensik tu tempat yang kerahan. Masa tu keadaan Kak Sofia memang keadaan kayaknya tubuh badan dia menggigil ketakutan. Lepas tu dia tutup lampu dalam kelas tu cepat-cepat dan terus menuju ke arah tangga untuk melarikan diri. Tengah-tengah Kak Sofia berlari nak pergi ke arah tangga tu, langkah Kak Sofia terhenti di mana Kak Sofia mendengar ada orang menjerit nama Kak Sofia. Kak Sofia! Salah seorang daripada kawan depa tu menjerit. Kak Sofia tolong, ada kawan kita orang ni jatuh. Masa tu perasaan Kak Sofia daripada rasa takut dia jadi rasa risau sebab dia dengar budak-budak tu minta tolong kat dia. Lepas tu Kak Sofia masa tu dia macam, ya Allah, macam mana boleh jatuh? Dan masa tu Kak Sofia terus berlari ke arah mereka dan masa tu student perempuan masih lagi melambai-lambai ke arah Kak Sofia dengan menjerit meminta tolong. Cepatlah Kak Sofia, cepat, kawan kita orang jatuh ni, cepat. Ketika itu Kak Sofia melihat student perempuan tu berlari ke tingkat 3, berlari ke atas dengan menggunakan tangga. Kak Sofia pun terus berlari ke arah tangga dan naik ke tingkat 3. Bila masa je Kak Sofia sampai di tingkat 3 tu, di sepanjang koridor tingkat 3 tu sunyi. Tiada suara apa-apa pun. Tiada orang meminta tolong. Tiada orang menjerit dalam kesakitan. Sunyi sepi, tak ada apa pun. Lepas tu Kak Sofia ni memang istighfar panjang. Dia kata, ya Allah, suara apa tadi aku dengar tu? Lepas tu Kak Sofia memberanikan membuka mulut dia dan sambil berkata, Adik kat mana? Adik.
3 kali Kak Sofia panggil budak-budak tu, tapi tak ada siapa pun yang menyahut panggilan Kak Sofia. Dan di sepanjang koridor tingkat 3 tu sunyi sepi sahaja. Tiba-tiba walkie-talkie Kak Sofia ni berbunyi. Sofia, oh Sofia, asal kau lama sangat kat atas blok form 6 tu? Ada apa-apa jadi ke? Dan Kak Sofia pun masa tu, tak ada apa-apalah, aku dah nak turun dah ni. Lepas tu Kak Sofia terus matikan walkie-talkie dia dan dia pun menuju ke arah tangga untuk turun dan keluar daripada blok form 6 tu. Jadi masa tu Kak Sofia dalam hati dia kata macam ni, apa-apa yang jadi lepas ni aku takkan toleh ke belakang. Dan bila Kak Sofia ni tiba di tingkat 2, pada masa tu Kak Sofia mendongakkan muka dia dan melihat adanya 3 sekawan student perempuan tadi tu berdiri tegak di salah satu tingkap yang ada dalam kelas tu sambil melemparkan senyuman yang mengerikan dan sambil berkata kepada Kak Sofia, Kak Sofia dah jumpa ke belum? Dan pada masa tu Kak Sofia terus berlari sekuat hati menuju ke arah pondok pengawal, yang mana ketika itu adanya Kak Suhaila di dalam pondok pengawal tu. Dan masa tu Kak Suhaila terus tegur Kak Sofia ni, kau ni kenapa lari-lari ni? Ada apa-apa yang jadi ke? Dan pada masa tu Kak Sofia ni tak boleh nak cerita apa-apa. Dia jadi macam mulut dia terkaku dan keadaan masa tu Kak Sofia memang muka dia pucat gila. Dan masa tu dia takut lagi kan dengan keadaan yang baru jadi dekat dia kan. Jadi dalam 30 minit macam tu Kak Sofia cuba tenteramkan diri dia dan Kak Suhaila pun bantu untuk menenangkan diri Kak Sofia masa tu. Dan selepas 30 minit macam tu, Kak Sofia masih lagi tidak mampu untuk berceritakan apa-apa dekat Kak Suhaila, kecuali Kak Sofia ada tanya macam ni dekat Kak Suhaila. Suhaila, budak-budak form 6 yang Aspuris tadi dekat blok form 6 tu dah turun ke belum? Kak Suhaila pun menjawab, budak-budak tu turun awal lagi lah, dari tadi lagi dia pun turun. Alangkah terkejutnya masa tu Kak Sofia bila dia dengar jawapan daripada mulut Kak Suhaila yang mana budak-budak tu dah turun awal lagi. Jadi pada masa tu Kak Sofia dalam hati, ya Allah, jadi budak-budak yang ke atas tadi tu siapa? Dan pada masa tu Kak Suhaila pun terus tanya, sebab masa tu keadaan muka Kak Sofia tu macam timbul macam banyak persoalan. Jadi Kak Suhaila ni pun tanya, kau ni lah kenapa? Cuba cerita dekat aku. Jadi banyak persoalan yang timbul dalam kepala Kak Sofia ni, di mana siapa budak-budak yang mana dia marah tadi tu, dan siapa budak-budak yang mana menjerit minta tolong apa semua tu. Dan Kak Sofia ni terus bertanya, kenapa pintu gerai tu tak tertutup? Kenapa terbuka masa aku pergi tadi tu? Dan Kak Suhaila pun menjawab, jadi aku ingat nak pergi kunci pintu gerai tu masa aku nak pergi kunci jam dekat blok Aspura lah. Alang-alang tu boleh lah pergi kunci kat pintu gerai tu sekali, dah dekat kan blok form 6 dengan Aspura tu. Dan pada ketika itu, perasaan takut gelisah menyelubungi diri Kak Sofia, di mana masa tu dia rasa memang takut, rasa macam, ya Allah, siapa yang aku nampak tadi tu banyak. Dan pada ketika itu Kak Sofia jadi macam tak tentu halau. Dia jadi macam takut, gelisah dan jadi macam orang kata apa, takut lah kan. Sebabnya apa yang dia jadi kat dia tu memang betul jadi kat dia, dan bukannya dia mimpi ke ataupun dia punya hayalan, memang jadi dekat dia di alamnya nyata. Dan Kak Sofia pun terus ceritakan kejadian seram yang berlaku dekat Kak Suhaila. Dan kepada hampa yang masih lagi belum subscribe channel ni, tengok saja sampai habis tapi tak subscribe, minta tolong subscribe, like, komen dan juga share. Dan insya-Allah akan ada lagi konten-konten menarik yang akan aku sajikan kepada hampa semua. Dan itu sahaja konten kita pada hari ini. Assalamualaikum.